Salam sejahtera Dr. Jariah. Pada hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan Fly akan membentangkan tajuk kesan pandemik kepada AirAsia. AirAsia merupakan syarikat penerbangan pertama di Asia yang menggunakan strategi tambang murah. Ditubuhkan pada tahun 1993. Pada asalnya ia adalah syarikat kerajaan Malaysia iaitu DRB ICOM yang mula menjalankan operasi pada 18 November 1996. Namun akibat hutang yang banyak dan tidak mampu lagi beroperasi, syarikat telah dibeli oleh Tony Fernandez dari syarikat Tune Air Sdn Bhd pada 2 Disember 2001 dengan harga ringgit Malaysia RM1 dan jumlah hutang sebanyak 11 juta USD, sebanyak 40 juta ringgit duit Malaysia. Bertitik tolak dari sebuah syarikat penerbangan yang mempunyai hutang yang banyak, kini AirAsia merupakan sebuah syarikat penerbangan negara yang mampu bersaing dengan pesaing luar negara hingga disegani di peringkat antarabangsa. Keuntungan bersih AirAsia Group bagi tahun berakhir 31 Disember 2018 meningkat kepada 1.98 bilion berbanding 1.63 bilion yang dicatatkan pada 2017. 1,000 pejabat di Kuala Lumpur, Malaysia. Kumpulan itu kini mengendalikan syarikat penerbangan murah termasuk AirAsia, AirAsia India, Filipina AirAsia, Indonesia AirAsia dan Thai AirAsia. Sementara AirAsia yang berpusat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur adalah syarikat penerbangan trust di dalam syarikat AirAsia Group, mengekalkan pengawasan dan pegangan equity yang signifikan dalam franchise yang beroperasi di seluruh Asia. Semua syarikat penerbangan menggunakan jenama AirAsia menggunakan model perniagaan kos rendah yang sama, mengendalikan satu jenis pesawat jenis Airbus A320. AirAsia Group mengawal pengangkut jarak jauh jenama termasuk AirAsia X, Thai AirAsia X dan Indonesia AirAsia X. Visi AirAsia Group merupakan syarikat penerbangan tambang murah yang menggunakan slogan Now Everyone Can Fly, iaitu dengan menyasarkan semua lapisan masyarakat mampu terbang dengan perkhidmatan yang mereka tawarkan. Menjadi sebuah syarikat penerbangan kos rendah terbesar di Asia dan berkhidmat kepada 3 bilion orang yang kini tidak mendapat perkhidmatan yang rendah dan kadar tambang yang tinggi. AirAsia Group menyasarkan 4 misi utama dalam mentadbir perniagaan dan pekerja, antaranya ialah pekerja dilayan seperti ahli keluarga besar dan menjadi syarikat terbaik untuk bekerja. Misi ini direalisasikan dengan pembinaan HQ AirAsia Group iaitu bangunan Red Q bersebelahan dengan lapangan terbang KLIA 2, di mana pejabat bagi kaki tangan yang bertugas adalah bertemakan keluarga dan kediaman. Pekerja bebas untuk bekerja sama ada duduk, baring dan terdapat pelbagai aktiviti kemudahan asas di pejabat itu. Misi yang kedua pula mewujudkan jenama ASEAN yang diiktiraf secara global. Menjadi kebanggaan negara apabila sebuah syarikat kecil mampu bersaing di pesada dunia. Kejayaan dapat dicapai apabila satu idea yang bernas diketengahkan. Ramai di kalangan masyarakat marhain sebelum ini tidak mampu untuk menggunakan perkhidmatan pengangkutan udara. Semua sedia maklum, kos yang sangat tinggi dan sasaran syarikat penerbangan hanya tertumpu kepada golongan yang berpendapatan tinggi sahaja. Misi yang ketiga, mencapai kos terendah yang menjadikan sesiapa pun boleh terbang. Dengan menawarkan kos rendah, sesiapa pun boleh terbang melancong ke seluruh dunia. Selain dapat merealisasikan impian semua orang, syarikat juga dapat membantu meningkatkan pendapatan negara. Misi yang keempat pula mengekalkan produk yang berkualiti, merangkumi teknologi bagi mengurangkan kos dan menambahkan tahap perkhidmatan yang disediakan. Seiring dengan arus kemodenan dunia teknologi, sehingga semua pekerja dapat dikongsi hanya di hujung jari. AirAsia Group merupakan rangkaian teknologi dalam mengurangkan kos walau bagaimanapun, perkhidmatan yang diberikan masih berada di aras tinggi. Pelanggan boleh menempah tiket, menukar tiket atau membatalkan tiket dengan menggunakan aplikasi web yang disediakan. AirAsia menawarkan pelbagai produk dan servis perkhidmatan, antaranya ialah tempahan tiket menggunakan SMS dan ia adalah pertama di Asia. AirAsia cukup popular dengan perkhidmatan tambang murah, juga memiliki perkhidmatan rangkaian penerbangan terbanyak iaitu sejumlah 85 destinasi seluruh dunia.
Selain daripada menyediakan perkhidmatan penerbangan, AirAsia juga memberi perkhidmatan awam bagi penumpang dan barang. Perkhidmatan ini merangkumi kepada produk yang tidak ketara iaitu perkhidmatan pengangkutan, pelancongan dan insurans. Pelanggan boleh menyewa atau memiliki kapal terbang untuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan dan membentuk kerjasama atau perikatan dengan sistem penerbangan untuk keuntungan bersama. Kini AirAsia memilih untuk beralih ke dunia digital dengan mewujudkan laman membeli belah secara atas talian. Penumpang AirAsia dapat memilih produk yang ditawarkan oleh pihak AirAsia, segalanya hanya di hujung jari. Pelanggan boleh membuat tebahan barangan walaupun di mana mereka berada. Kecanggihan AirAsia Megastore dapat dilengkapi dengan sistem keselamatan 3D secure iaitu pembayaran akan diuruskan dengan pantas oleh AirAsia. Pembelian atas talian boleh dilakukan tanpa meninggalkan tempat duduk di dalam penerbangan. Pelbagai pilihan menarik ditawarkan dan penerangan dibuat bagi pelanggan membuat keputusan yang bijak. Pelancaran aplikasi superairAsia.com yang lebih mudah, pantas dan lancar dapat mengakses lebih 15 jenis produk dan perkhidmatan di bawah 3 kategori iaitu e-dagang serta teknologi kewangan. Transformasi yang dilakukan menjadikan AirAsia bukan hanya syarikat yang terlibat dengan dunia penerbangan sahaja tetapi telah berkembang ke dunia perniagaan digital. Menjadi sebuah syarikat penerbangan digital kepada platform gaya hidup yang komprehensif, semua menjadi mudah apabila pembayaran boleh menggunakan dompet digital AirAsia iaitu BigPay. Di Malaysia, pesaing utama bagi AirAsia adalah syarikat Malaysia Airlines. Malaysia Airlines merupakan syarikat penerbangan kebangsaan Malaysia yang ditubuhkan pada 1 Mei 1947, lebih kurang 74 tahun yang lalu. Ia merupakan pelopor dalam bidang penerbangan sehingga diiktiraf di persada dunia. Mempunyai kelebihan yang tersendiri dengan mengamalkan slogan Going Beyond Expectation iaitu melampaui jangkauan. Setiap penumpang yang memilih untuk menaiki pesawat Malaysia Airlines pasti begitu teruja dengan perkhidmatan yang diberikan bertaraf 5 bintang. Namun ia lebih fokus terhadap golongan-golongan elit sahaja. Persaingan yang sihat di antara dua syarikat garasi ini mampu menjadi pendorong positif untuk saling memperbaiki kelemahan yang ada bagi menawarkan perkhidmatan dan produk terbaik buat pelanggan. Selain itu, Malaysia Airlines juga memiliki syarikat penerbangan subsidiari iaitu anak syarikatnya iaitu Firefly. Syarikat penerbangan Firefly mengendalikan penerbangan berjadual di dua pengkalannya iaitu lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang dan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Subang Selangor. Selain penerbangan domestik, Firefly juga menawarkan perkhidmatan penerbangan ke negara serantau seperti Thailand, Singapura dan Sumatera, Indonesia. Firefly juga merupakan syarikat penerbangan tambang murah dan menyediakan penerbangan harga murah ke destinasi pelancongan di Thailand. Ia merupakan persaingan sengit antara AirAsia dan Firefly. Walau bagaimanapun, AirAsia tetap menang berdasarkan slogan iaitu semua orang boleh terbang dan penyelamaan AirAsia sudah kuat dan mudah diingati pelanggan. Selain dua syarikat ini, muncul syarikat penerbangan terbaru di Malaysia yang memberi persaingan hebat buat AirAsia. Syarikat penerbangan Malindo Air merupakan syarikat penerbangan rasmi bagi pegawai kerajaan Persekutuan dan Negeri Malaysia. Para pegawai kerajaan boleh menggunakan perkhidmatan Malindo Air untuk tujuan tugas rasmi sama ada di dalam atau luar negara. Ejen pelancongan yang berdaftar dengan kementerian atau Jabatan Kerajaan Persekutuan juga menggunakan perkhidmatan Malindo Air. Malindo Air juga merupakan syarikat kerjasama antara National Aerospace dan Defence Industry Malaysia dengan Lion Air Indonesia. Dengan kemunculan pesaing-pesaing dari dalam dan luar negara menjadikan AirAsia terus teguh dan terus fokus terhadap golongan berpendapatan rendah bagi menikmati perkhidmatan penerbangan untuk meroka dunia. Perniagaan yang melibatkan penerbangan menerima kesan yang amat buruk akibat pandemik COVID-19. Akibat penutupan pintu masuk negara melalui udara, AirAsia mengalami risiko tidak mampu meraih sebarang pendapatan. Pengurangan gaji pekerja adalah salah satu cara terbaik yang mampu dipilih bagi mengurangkan pengeluaran kewangan membayar gaji pekerja. Dalam masa yang sama, pekerja masih menikmati gaji pokok untuk meneruskan kehidupan. Namun, hampir setahun dilanda wabak COVID-19, industri penerbangan terus tenan dan ada antaranya sudah tidak mampu bertahan. Pandemik yang terus menganas menyebabkan semua syarikat penerbangan menghadapi masalah kewangan untuk terus bertahan. AirAsia mengambil pendekatan dengan mengurangkan sebanyak 10% gaji semua pekerja dan eksekutif yang berkhidmat. AirAsia membuat satu perubahan besar dengan mengalihkan kerjaya kaki tangannya dan cuba memberi ilmu kemahiran baru dengan penubuhan Rebate Academy. Hasil daripada bengkel dan bantuan yang dihulurkan dari segi mental dan fizikal, All Star bangkit semula dengan menggunakan kemahiran yang ada untuk memperoleh kerjaan semasa krisis pandemik berlaku. Ini dapat dibuktikan dengan kejayaan ramai kalangan kaki tangan yang berani mencubakan diri dengan dunia baru seperti perniagaan makanan dan minuman, penganalisis data, pegawai perkhidmatan, penjual insurans dan pelbagai kerjaya lain.
Kewujudan pasaran digital dan permintaan yang tinggi adalah sasaran utama dan AirAsia mempunyai data yang besar dan komprehensif. AirAsia telah menghantar permohonan untuk mendapatkan lesen bank digital dengan mewujudkan perkongsian konsortium bersama Malaysia Industry Development Finance Berhad, MIDF dan Ikhlas Capital Master Fund. AirAsia kini menyasarkan sumbangan 50/50 pendapatan perniagaan digital dan penerbangan. Kekuatan perniagaan digital AirAsia adalah pada ekosistem perniagaan menyeluruh yang dilaksanakan bermula dari penghantaran makanan, peladangan, teknologi kewangan, fintech dan kargo barangan. Selain itu, AirAsia juga merancang untuk mewujudkan bank digital, di mana perancangan ini mengukuhkan lagi perniagaan yang bakal diceburi AirAsia dalam dunia digital di peringkat global. Dengan adanya lesen bank digital akan memberi lonjakan baru dalam cabang perniagaan fintech BigPay yang menjadi kekuatan baru kepada AirAsia. Malah, perkongsian MIDF dan Ikhlas akan membantu bank digital BigPay Bank Digital juga akan memberikan perkhidmatan baru kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS. Malaysia juga bijak mengambil peluang untuk dikenali melalui penajaan syarikat di peringkat antarabangsa dalam pelbagai bidang, dan salah satu contoh penajaan ialah berkaitan kelab bola sepak dunia iaitu Manchester United Football Club. Dengan penajaan tersebut telah membuka satu ruang digital terbesar kepada AirAsia. Selain dikenali, ia menjadi salah satu promosi dan periklanan percuma tanpa disedari. AirAsia juga mengambil peluang keemasan dengan menjadi salah satu penaja rasmi bagi kejohanan ATNW Worms Formula 1. Ini membantu AirAsia membuat penjenamaan di peringkat global. Penajaan sekaligus dapat memperkenalkan AirAsia dan mempromosikan produk serta perkhidmatan di peringkat antarabangsa. Kos operasi yang rendah juga adalah salah satu punca kekuatan syarikat penerbangan tabar rendah AirAsia. Kebolehan pakar serta jurutera terlatih mencari ruang dan peluang serta menjimatkan adalah kepakaran AirAsia yang tidak dapat ditiru oleh pesaing-pesaing. Sistem pembayaran secara maya atau atas talian memudahkan urusan dijalankan hanya di hujung jari. Ini dapat menjimatkan masa dan tenaga pelanggan lebih-lebih lagi sewaktu pandemik yang kita tidak dapat beratur panjang untuk urusan di kaunter tiket. Selain itu, kumpulan pengurusan yang mantap terdiri daripada pakar industri dan bekas pegawai kerajaan. Kejayaan tersebut organisasi adalah disokong oleh tenaga pakar terlatih. Keupayaan menghadapi cabaran mendatang, mengurus permasalahan dan sama-sama memastikan masalah dapat diatasi. Seperti slogan keramat AirAsia Everyone Can Fly yang berbau maksud semua orang boleh terbang. Ini adalah sangat dekat di hati masyarakat. Slogan ini juga berjaya membina satu mentaliti, iaitu penerbangan menawarkan kos rendah yang boleh dinikmati oleh semua orang. Selain itu, AirAsia juga dapat mendapat banyak pengiktirafan dunia dengan anugerah-anugerah yang diperolehi sebelum ini. Tetapi setiap perniagaan pasti akan ada kelemahan yang tidak dapat dielakkan, dan antara kelemahan tersebut seperti kemudahan MRO yang membawa maksud maintenance, repairing dan overhaul. Mungkin pada mulanya ini adalah strategi yang baik dalam penjimatan kos kerana syarikat hanya memiliki beberapa buah kapal terbang sahaja. Tapi keadaan berubah apabila AirAsia memiliki beratus-ratus kapal terbang, dan ini akan menyumbang kepada kos penyelenggaraan yang tinggi dan menyebabkan peningkatan kos kepada syarikat. AirAsia menerima terlalu banyak aduan berkaitan kelemahan perkhidmatan kaunter seperti penerbangan yang ditunda tanpa pemakluman kepada penumpang menyebabkan penumpang terlepas pandang. Daftar masuk yang terlalu awal juga menjadi rungutan penumpang untuk tidak dapat meneruskan perjalanan. Terusnya, kekurangan sumber akibat kos daripada kos yang murah menjadikan AirAsia mengalami sumber yang terhad. Oleh kerana sumber yang terhad, AirAsia terpaksa menggunakan perkhidmatan untuk memastikan kos yang murah. Rata-rata penumpang kecewa jika perkhidmatan yang diberikan tidak dapat memenuhi kehendak dan akan menyebabkan lebih banyak aduan diterima daripada penumpang. Kenaikan bahan bakar seperti minyak adalah salah satu faktor besar yang ditanggung oleh semua syarikat penerbangan. Ini mengakibatkan kos penerbangan meningkat bagi menampung kos minyak tersebut. Selain itu, pengurangan cukai di Indonesia juga merupakan peluang besar bagi AirAsia. Indonesia adalah jiran serantau dan juga merupakan tempat pelancongan yang mampu menarik lebih ramai pengunjung. Peluang keemasan ini adalah sangat menyumbang kepada kenaikan penjualan tiket penerbangan kepada pelanggan untuk melancong dari Malaysia ke Indonesia.
Selain kelemahan, ancaman juga adalah faktor yang menyebabkan jatuh bangun sesebuah syarikat penerbangan. Ancaman yang kita sering dengar berkaitan dengan pengangkutan udara ialah kemalangan dan serangan pengganas. Sebagai contoh kemalangan yang berlaku di lapangan terbang di Kuching, Sarawak semasa pesawat cuba mendarat juga telah membuatkan pelanggan hilang keyakinan terhadap AirAsia. Ia berlaku dalam jumlah yang sangat kecil dan kita harus berwaspada bagi mengatasi ancaman yang mendatang. Pesaing dan persaingan yang agresif merupakan salah satu ancaman besar sekiranya AirAsia tidak mempunyai asas yang cukup untuk bertahan dalam dunia perniagaan melibatkan penerbangan ini. Undang-undang penerbangan dan polisi kerajaan juga menyebabkan salah satu ancaman. Caj yang dikenakan seperti kos keselamatan, kos mendarat, pelepasan dan lain-lain. Tetapi ancaman yang paling terbesar setakat ini ialah disebabkan pandemik COVID-19. Ini bukan sahaja melibatkan wabak penyakit, malah memberi impak besar kepada dunia perniagaan. Keadaan menjadi sukar apabila negara kita terpaksa menutup pintu masuk dan pintu keluar melalui udara. Kini AirAsia merancang hala tuju bagi memastikan syarikat terus bertahan dan mampu berdaya saing. Perkhidmatan digital AirAsia Group Berhad diyakini mampu mengatasi perniagaan penerbangan dalam tempoh beberapa tahun yang akan datang. Ketua Pegawai Eksekutif CEO AirAsia Group Tan Sri Tony Fernandes berkata potensi itu wujud ketika ini, namun ia bergantung kepada bagaimana kumpulan dan merealisasikannya, dan AirAsia tidak pernah berhenti untuk terus berkembang dalam perniagaan penerbangan dan digital walau berdepan dengan pelbagai cabaran termasuk pandemik COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berterusan ekoran pandemik menyebabkan peniaga kecil yang terdiri daripada penjual makanan serta minuman restoran berdepan kemerosotan mendadak. Syarikat AirAsia menubuhkan AirAsia Food pada tahun 2020 untuk terjun ke industri perkhidmatan penghantaran makanan. Misi AirAsia Food adalah memberi sokongan dan menghubungkan pembekal dengan pelanggan dengan harga yang terendah. Dalam masa pandemik ini, amatlah penting kerana kerjasama pelbagai pihak untuk memastikan golongan peniaga kecil bertahan. Pembekal dapat memanfaatkan data AirAsia Food yang merangkumi lebih 60 juta pengguna AirAsia Super Apps dan diberi peluang untuk berhubung dengan pengguna secara terus melalui aplikasi tersebut. Semenjak AirAsia Food dilancarkan, terdapat beribu peniaga yang berdaftar di bawahnya yang terdiri daripada bandar utama di Malaysia. Majoriti peniaga di AirAsia Food terdiri daripada peniaga kecil tempatan yang tidak berkemampuan dan mendaftar perniagaan di platform perkhidmatan penghantaran makanan yang lain. Visi AirAsia Food adalah untuk melancarkan perkhidmatan di semua pasaran utama di ASEAN dan menawarkan akses perkhidmatan penghantaran makanan mudah dan berkemampuan pada masa akan datang. AirAsia Farm. AirAsia bijak menentukan hala tuju di masa depan syarikat agar terus relevan walaupun terkesan teruk akibat pandemik COVID-19. Pada bulan Jun 2020, satu perubahan besar dilakukan dengan melancarkan AirAsia Farm. Pelancaran dilakukan semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sebagai sebuah perniagaan B2B. Strategi yang digunakan membantu para pengeluar terus kepada syarikat perniagaan. Tanpa kewujudan orang tengah, ia dapat realisasikan dengan mendapat sokongan daripada AirAsia Digital dan Kementerian Pertanian dan Industri. AirAsia Farm memudahkan pasaraya atau pengusaha makanan dan minuman yang menggunakan teknologi data agar dapat menghubungkan mereka dengan pengeluar agro terdekat, penghantaran produk lebih efisien serta dapat mengekalkan kualiti dan kesegaran hasil pertanian. Lebih daripada 1,000 syarikat pertanian, perikanan dan peternakan telah mendaftar di bawah AirAsia Farm pada penghujung tahun 2020. AirAsia Fresh, Teleport dan Big Reward. AirAsia Farm bijak menggunakan segala kemudahan yang telah disediakan oleh AirAsia Group. Antara perkhidmatan e-dagang adalah melalui AirAsia Fresh Teleport, iaitu perkhidmatan penghantaran dalam talian ke bandar dan semua negeri. Big Reward adalah program kesetiaan para pelanggan yang menebus mata ganjaran dengan setiap pembelian. Ini dijalankan melalui e-perdagangan rentas sempadan melalui seluruh rangkaian AirAsia. AirAsia Farm berjaya membuka peluang pekerjaan dalam sektor pertanian. Sebanyak 100,000 peluang pekerjaan baru, sama ada secara langsung atau tidak langsung, disasarkan. Strategi pertama ialah kaedah penjualan tiket dan keadaan pasar Pasifik. Layanan permintaan untuk tiket kos rendah atau low fare tiket sangat berbeza dengan layanan penerbangan yang eksklusif.
Oleh sebab itu, AirAsia banyak memperkenalkan penerbangan ke strata negara ASEAN kerana kurang permintaan layanan kos tambang murah seperti di Eropah dan Amerika Utara. AirAsia memperkenalkan sistem penjualan tiket dengan kadar yang rendah pada hari biasa dan terutamanya pada hari perayaan kerana ia menjadi permintaan ramai oleh seluruh rakyat di dunia yang ingin terbang ke mana sahaja. AirAsia sentiasa mengemaskinikan dan mempamerkan harga pada sistem aplikasi yang diguna pakai oleh AirAsia di laman web. Strategi kedua ialah pembayaran rendah. AirAsia memanfaatkan internet sebagai sumber rujukan yang boleh diakses melalui www.airasia.com dalam penjualan dan pembelian tiket. AirAsia memberikan harga tiket yang murah berbanding pesaingnya yang lain. Strategi ketiga ialah produk dan penjenamaan. AirAsia tidak asing dengan menawarkan penjualan makanan dan produk di udara. AirAsia juga memperkenalkan tempahan tiket dan juga hotel di laman web AirAsia. Yang terbaru kini AirAsia memperkenalkan Express, AirAsia Ride, Food Rider, Santan. Ini adalah kemampuan yang berjaya dilakukan oleh AirAsia sekarang dalam mengatasi dalam keadaan pandemik COVID-19. Kerana kebanyakan penerbangan tidak berfungsi sewaktu pandemik dan AirAsia mengambil langkah bijak dengan memperkenalkan servis lain untuk menampung kos dan mengimbangi kos gaji pekerja. AirAsia meluaskan penerbangan dan banyak membuka peluang penerbangan kepada pasaran tempatan dan memberi peluang kepada orang lain untuk sentiasa ingat dengan AirAsia. Berbagai cara digunakan AirAsia untuk memperkembangkan perniagaan walaupun dalam keadaan yang sukar. Walaupun pintu sepadan negara belum dibuka sepenuhnya, AirAsia telah kukuh dengan mencari jalan memperkenalkan servisnya di dalam Malaysia. Penetapan harga. Dalam sebuah perniagaan, tidak mengira kecil atau besar, harga adalah elemen penting dalam kehidupan strategi pemasaran kerana ini boleh membantu untuk meraih keuntungan dan menanggung segala kos yang merugikan pada saat kesukaran. AirAsia bersaing dengan penerbangan yang lain dengan yang dikategorikan penerbangan bukan tambang murah seperti Malaysia Airlines dan Malindo. AirAsia menyusun strategi dengan menetapkan harga jauh lebih murah berbanding dengan penerbangan lain dengan menambahkan waktu penerbangan ke setiap lokasi. Strategi action iaitu langkah berjaga-jaga. AirAsia memiliki saham dan pasaran yang terbaik. Dengan strategi ini, AirAsia boleh mengambil langkah yang bagus dan menyusun strategi untuk masa hadapan dengan kedatangan pesaing baru tidak kira di dalam tempatan ataupun peringkat antarabangsa. AirAsia juga memiliki keuntungan yang besar dan juga AirAsia juga harus mengekalkan dan memilih hara pasaran. AirAsia sentiasa mendapat sokongan daripada kerajaan. Dalam aspek lainnya pula, AirAsia perlu menaik taraf promosi tiket penerbangan, jadual ketepatan waktu penerbangan dan menambahkan lagi waktu penerbangan dalam suatu tempat perjalanan dan memperluaskan lagi lokasi penerbangannya. Strategi memperkembangkan pasaran luar. AirAsia juga memiliki kemampuan yang besar untuk memperkenalkan operasi syarikatnya di syarikat Asia Tenggara, iaitu Malaysia, Thailand dan Indonesia. Memperkenalkan penerbangan dan meluaskan AirAsia ke China, India dengan penerbangan AirAsia X. Mungkin di masa akan datang, AirAsia berkemampuan untuk memperkenalkan AirAsia di negara Eropah dan Amerika. Dengan memperluaskan pasaran AirAsia baru ini dapat menjana pendapatan yang baik dan prestasi AirAsia dapat dikenali di seluruh dunia. AirAsia juga harus menaik tarafkan dan mampu mengenalkan jenama AirAsia dengan gabungan AirAsia X. Kesimpulannya, AirAsia sudah cukup kukuh buat masa ini. Walaupun ada perkara yang besar mencabar pada tahun 2020 hingga 2021, ini dengan datangnya kehidupan normal baharu dan keadaan sukar seperti pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia, tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk AirAsia merancang strategi yang kuat dan berkesan untuk mempertingkatkan pasarannya di dalam negara ataupun di luar negara seperti di Asia Tenggara. Strategi dan asas dan penilaian AirAsia bergantung kepada good leadership yang fokus dalam menyusun atur pelan yang terbaik untuk masa hadapan AirAsia. Kekuatan AirAsia mampu terbang jauh dengan rakan gandingannya seperti AirAsia X dan Thai Asia, Indonesia AirAsia dengan membawa konsep low cost airlines dan memperkenalkannya di pasaran global dengan tagline AirAsia Now Everyone Can Fly. Sekian, terima kasih daripada kami Kumpulan Fly.